Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang beri salam tu ya. Tu tengoklah ya, kalau ada follow tok ya yang ada ke lapangan ya, berkesempatan ya. Tok boleh boleh kita lah ya, kita bincang-bincang ya di dalam bengkel keilmuan dan pengalaman ya. Jadi tok harap mana polo-polo tok dapat mengikuti lah ya. Tok punya pengisian keilmuan pada petang ni ya. Ya. Untuk yang apa follower tok tu ya, jadi suka ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang beri salam tu ya. Tok tunggu ya. 5,000 nanti tok bagi surprise ya. Follower tok ya, ada 5,000 tok bagi. Semua minta share tag pada semua follower tok supaya tu kita dapat sebarkan keilmuan yang langka ni ya, yang jarang ya tok sampaikan ya, sebab tok dalam 3 hari ni tok sibuk sebab tok ada macam pengantin keluarga tok. Jadi tok tak dapat lah dalam 4-5 hari ni jadi kita berehat ya. Ya, sama-sama ya, hadir sama-sama tunggu pola tok ada 5,000 je tok kita boleh mulakan tolong share dan tag mana yang apa ni, yang sukakan ya, dan juga sayangkan tok ya, pergi tag dan share dengan follower tok lah ya. Jadi biar kata orang tu kita sebarkan secara live kepada follower tok yang tok kasih dan ingati. Ya, salam kenal dari Mojokerto ya, Jawa Timur. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mojokerto, Jawa Timur. Ya, alhamdulillah tok sebenarnya pun orang Jawa juga Tok daripada Jawa Tengah ya, Jogja Wates Jogja. Ya, waalaikumsalam. Jadi tak asing lah di tanah Jawa ni, khususnya Jawa Tengah pada tok sebab keluarga keluarga tok sebelah bapa dan sebelah ibu ya ada di Jawa, masih lagi ada di Jawa Tengah ya, waalaikumsalam. Ya, tag pada yang lain-lain follower tok biar kita cukup 5,000 kita akan mulakan kita punya perkongsian keilmuan tok bagi masa selama 1 jam ya. Jadi untuk apa mana-mana yang ada ke lapangan boleh lah kita sama-sama berkongsi keilmuan di dalam perkongsian keilmuan dan pengalaman ya. Tok sebenarnya tak jual tok tak ada, kita buat perkongsian je, santai je. Tok ni daripada sini pertama sampai ke 170 tok buat perkongsian ilmu dan pengalaman. Tok tak jual barang tok bukan joki ingat tok mana-mana yang orang dah lama dengan bersama-sama dengan tok dia tahu ya. Tok suka menyampaikan ya, tok suka menyampaikan perkara-perkara yang jarang yang dikongsi bersama kalau tok tahu barang-barang yang barang-barang purba yang tak pernah tok tunjukkan tok kongsi bersama
Itu dia untuk supaya kata orang generasi muda remaja sekarang ni tahu barang-barang pusaka, ya, sama ada barang-barang senjata, ya, sama-sama keilmuan, ya, atau suka berkongsi, ya, keilmuan, ya. Jadi daripada ayat-ayat yang rutin kita amalkan, kurang-kurang, ya, biarlah bersanad, ya. Apa yang Tok sampaikan tu, sama ada kita perkongsikan ilmu dan juga ilmu yang nak bagi pada Polo Tok, sebenarnya itu sebenarnya bersanad, ya. Jika dia bersanad tu, dia punya amalan lebih afdal, daripada kita copy and paste. Kita copy and paste dan kita meniru, jauh bezanya. Jauh bezanya dengan yang dah bersanad, apa beza Tok dekat apa beza Tok, banyak, tolong cepat sangat, laju sangat, pelan-pelan, cukup 5 minit Tok akan mulakan. Itu hari tu ada kongsi bab senjata purba, puas hati tak Polo Tok, apa yang kurang boleh tanya kat sini, senjata-senjata daripada Nusantara, banyak Tok ni dapat senjata daripada Nusantara. Kita berbincang di sini dia, racun arsenik ni sebenarnya dia orang panggil dia warengan, warengan. Warengan tu adalah senjata arsenik yang ada biasanya pada bilah-bilah keris-keris daripada Jawa. Khususnya Jawa banyak gunakan keris menggunakan warengan. Tu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, tak ada masalah. Boleh cuci, cuci, ya. Siapa-siapa yang dah biasa dengan Tok dia tahulah, ya. Tok bukan jual barang, Tok bukan joki dan juga bukan jual beli barang, Tok kongsi-kongsi keilmuan. Tetapi ada Polo Tok, kalau rezeki dia adalah bagian dia. Jadi cukup kali 5,000, Polo Tok ni tolong tag dan share, ajak dia sama-sama perkongsian keilmuan dengan Tok. Lagi satu, siapa-siapa yang sukakan dan juga sayangkan Tok, bagi emoji, bagi bagi gift, ya. Apa kisah tak kisah apa pergi pula, ya. Jangan banyakkan bunga pula, nanti Tok jadi Tok jiwang lah. Bagi topi ke, bagi pistol ke, apa-apa semua, ya. Jadi biar kata kita punya bengkel keilmuan kita ni lebih meriah dan ceria. Ya. Jadi untuk ni lagi sikit, lagi 5,000, ya. Tolong tag Tok punya follower Tok, tolong tag dan share. Kongsi-kongsi, ya. Baik, kongsi-kongsi sama-sama. Biarlah semua dapat ilmu, mendapat ilmu yang bermanfaat. Tok tak suka sembang-sembang kosong, ya. Mesti nak ada isinya. Jadi apa yang Tok sembangkan selama ni, ya, supaya bermanfaat kepada Polo Tok, itu yang utama. Jadi dari hari ke hari ilmu tu bertambah, ya. Jangan ilmu tak bertambah, ilmu yang bermanfaat. Jangan ilmu yang bukan-bukanlah. Jangan sangat banyak sangat ketawa, ya. Jangan sangat kita gairah, jangan, ya. Itu semua pinjaman. Ya, kalau nak ilmu yang bermanfaat, lebih baik daripada kita ilmu sembang kosong. Nak buat gelak, nak buat apa semua tu, ya. Sebenarnya ilmu ni apabila besok adalah bekalan kita ataupun bekalan kita di akhirat nanti. Nanti kita kena soal, apa yang kita dapat ilmu di dunia ini, bertambah ke atau kurang? Sebab so tak suka sembang kosong, jadi kita biar bersembang yang bermanfaat. Kalau nak ilmu, Tok boleh bagi ilmu. Kalau nak daripada pengalaman Tok boleh bagi pengalaman Tok, jadi alhamdulillah, ya. Jadi alhamdulillah pada petang ni, petang Isnin yang penuh berkah ini, jadi Tok ucapkan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam satu kalimah, satu syahadah, satu perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahikun mawjud ya jabar ha'u Allahu akbar. Binur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya zal jalali wal ikram. Ya. Jadi kepada Polo Tok, yang Tok kasih dan ingati, ya. Jadi salam kasih sayang Tok, Tok sebenarnya menumpang kasih, kepada Polo Tok, Jadi kalau tanpa Polo Tok, rasa Tok tak kumandang petang ni,
Dan juga ya, follow Tok lah ya, yang bagi semangat untuk Tok terus ya, berkongsikan ilmu dan pengalaman bersama-sama. Jadi doakan Tok supaya sehat ya, kuat, bersemangat ya, supaya mendapatkan menyampaikan ilmu untuk bekalan akhirat besok untuk follow Tok ya. Ingat tu ya. Itu Tok tak suka sembang kosong. Sembang tu biarlah bermanfaat ya. Itu yang terbaik untuk follow Tok ya. Jadi untuk hari ini petang ni ya. Petang ni Tok banyak orang bertanya ya, kepada follow Tok ya. Banyak yang bertanya kepada Tok yang bertanya. Dia kata, Tok, itu hari Tok ada tunjukkan tongkat ya. Sekarang petang ni Tok bincang pasal tongkat. Kalau barang-barang senjata ni banyak ya. Tongkat ya. Tongkat ingat ya. Di samping apa senjata tradisi atau senjata warisan, tongkat pegang peranan ya. Sebab tongkat, kita pakai tongkat ni, walaupun sekecil tongkat ni lebih kurang sebesar jari tengah kita ni lah, sebesar jari tengah Tok ni, jari Tok ni, kita pakai ni adalah sunnah ya. Ingat ya, Rasulullah sendiri telah berpesan ya, ikutlah sunnahku. Sesiapa yang ikut sunnah Rasulullah, dia adalah umat Muhammad. Dan kalau kita menggunakan dapat pahala ya. Ingat tu. Dapat pahala tu. Contohnya ya, banyak orang tanya, Tok tu hari ada cerita pasal tongkat. Dia kata tongkat yang Rasulullah pakai tau, bukan tongkat-tongkat yang biasa-biasa. Kalau kayu-kayu ni di Malaysia ni, tanah Melayu ni, Tok biasalah ya. Kayu gemunggar lah, kayu apa, kayu teras lah, tas merah ya, tas hitam ya. Kayu kemuning hitam ya, kemuning kuning, ada gitu kayu kenau, macam-macam kayu dalam Malaysia ni. Tapi itu tak, itu pasal tu lah, sebab tu banyak kayu-kayu ya. Ini ada beratus kayu ya. Tapi Tok nak cerita pasal satu kayu yang digunakan Rasulullah sebagai tongkat. Tok ada cerita tu hari Tok. Kalau Tok tak tanya Tok, cerita balik Tok yang tertinggal, kata tongkat yang Rasulullah gunakan. Ni yang Tok pegang ni, inilah namanya kayu yang Rasulullah pakai sebagai tongkat. Inilah dikatakan, ini yang dinamakan kayu lus. Subhanallah. Kalau dah Rasulullah yang pakai, digunakan sebagai tongkat, apakah kita manusia ya? Hamba Allah ni ya. Kita tak nak ikut ke sunnah Rasulullah? Kalau kita menyampaikan pun, walaupun satu huruf yang Rasulullah sampaikan tu, ya Allah, dia punya manfaat, barakah dia tu. Lagi kalau kita gunakan. Jadi Tok cerita pasal tongkat lah. Ni tongkat ni. Tongkat yang Rasulullah pakai ni dinamakan namanya kayu lus. Ingat kayu lus ya, bukan sembarang kayu tau. Ingat tak? Ini masa zaman-zaman Rasul ni zaman-zaman ni Allah ya raham Harundin ni, dia beruqyah ya. Dia ruqyah tu kalau terakhir kalau dah cara-cara semua tak boleh, yang terakhir digunakan tongkat ni lah. Digunakan cara sebatan, menggunakan tongkat ni lah, tongkat ni daripada tongkat Rasulullah, namanya kayu lus. Ingat tu. Tu kalau siapa-siapa siapa-siapa yang menyimpan ni kayu ni, banyak manfaatnya. Sama dia jadikan tongkat ataupun dijadikan tasbih ya. Ataupun diikat di mata cincin ya. Ikat mata cincin. Jadi banyak manfaatnya kayu lus ni ya. Jadi Tok semua nak sambung je ya. Sebab nak cari tongkat susah ya. Ada pun mahal. Ya. Ada tongkat lain banyak, tapi Tok malah petang nak cerita pasal tongkat lus. Sebab dia bertanya, Tok, kalau tak ada Tok dijadikan tasbih ataupun dijadikan mata cincin. Sebenarnya ada. Ya. Tok pun baru pesan, dapat jugalah ya. Ya. Yang tongkat Rasulullah jadikan tasbih, subhanallah. Dijadikan untuk media untuk berzikir. Dan boleh jadikan alat sebagai ruqyah, subhanallah. Gunakanlah ya kayu lus ataupun tasbih lus ni sebagai alat media sebagai untuk ruqyah. Sama ada kita digelang ataupun disarungkan ke dijadikan media untuk sebagai gelang, sebagai ni ditaruh di leher ya, sebagai ni
dijadikan sebagai kalung ya. Taruhkan aja kalau ada anak-anak ataupun kanak-kanak isteri dia, diskalungkan saja. Itu untuk ruqyah ya, kaedah ruqyah. Dan juga kalau boleh ya, dia punya tasbih itu direndam, airnya separuh diminum, separuh lagi dilumurkan ke muka. Itu khasiatnya ya. Khasiatnya tu. Memang besar fadilatnya dan juga manfaatnya kayu lus. Jadi Tok sekarang dah pesan tu hari ya, Tok tak banyak. Lebih kurang ada 10 lah butir ya, tasbih kayu lus yang telah Tok pesan. Alhamdulillah telah Tok simpan ada ya. Jadi tongkat memang susah masalah, tapi kalau tasbih subhanallah, bagi polo Tok yang menunggu tu lama, alhamdulillah Tok. Tapi tak banyak sebab dia pilihan. Kayu lus ni pilihan tak sembarang orang boleh boleh dapat, sebab dia ada dikawal. Kerajaan Arab sana kawal kayu lus ni sebab dia terhad. Jadi siapa-siapa ya berhajatkan tasbih kayu lus, PM Tok ya. Ni Tok. Tok bekas sembang ini. Ni tasbih kayu lus daripada ya kayu yang dipakai oleh Rasulullah sebagai tongkat. Ni tasbih ni kayu lus. Gunakanlah ya. Pertama sekali kalau kita guna je kita dapat pahala ya. Tongkat tu tak dapat sebab tongkat susah tongkat yang pakai ni susah. Dia sebenarnya tak besar. Kayu daripada tongkat kayu lus ni dia tak besar ya. Dia lebih kurang besar macam inilah. Macam ini ibu jari, paling ibu jari kita ni. Besar dia ni. Jadi ini kategori ni yang Tok dapat ni pun semuanya jenis kategori tasbih yang kategori besar, big size. Inilah Tok dapat tak banyak. Sesiapa pun Tok ya yang sayangkan Rasulullah, yang nak kata orang tu, yang apa yang disuka oleh Rasulullah ya, daripada tongkat Rasulullah tu, itu namanya kayu lus. Tak dapat tongkat, ambil tasbih. Ini banyak dia punya manfaat dan fadilahnya. Tok cerita ya, Tok cerita daripada pengalaman Tok ya. Sebab Tok bergaul dengan seorang profesor bernama Manat Embong. Dialah ya yang menyampaikan, dia kata kayu-kayu ni yang dibuat ni bagus untuk tasbih. Carilah ya kayu yang selalu dipakai oleh Rasulullah, iaitu kayu lus. Banyak ya. Nanti Tok boleh ceritalah sebab ni Tok baru sampai jadi pesanan ini, siapa yang nak PM Tok ambil lah. Harga pun bukan harga dewa-dewa, tak ada. Tok sekarang untuk menyampaikan kos untuk Tok pesan ya. Sebab ni buatan daripada negeri Arab Ini bukan buatan Malaysia ya. Kayu lus tidak ada ditanam di Malaysia dan di mana-mana negara Asia Tenggara, tak ada. Dia hanya di negeri Arab. Khususnya di Arab Saudi ya. Tempat yang kering kontang kayu lus ditanam. Allah Akbar, dia boleh tumbuh ya, boleh tumbuh subur. Inilah ya. Jadi kalau Tok yang tanya tu, insya-Allah cepatlah ya. Sebab barang terhad. Ni barang terhad. Cantik ni ya. Ni. Dia ada penghulu dia ni, tengok. Setiap detik ni dia ada ni. Ada ikatan dia, tengok Ni ikatan dia. Ini ada dia punya imam dia, imam satu. Ini ada kira kalau nak buat kiraan 1000 ni ada. Ya. 1 2 3 4 5 ni ada 1000. 1000 untuk 1000 ni cukup. 100 ya. Ini ada ikatan. Ini boleh dikembangkan, boleh dikecilkan Ini pun ada tambahan ya. Ini dia punya ya, dia punya biji dia besar ya, kategori besar. Ini setiap lingkaran ni ada 33. 33. Jadi kat sini lah ambil 33 ni. Jadi setiap satu pusing ada 100. Termasuk ni. Dia orang panggil ni imam. Yang ini semuanya adalah makmum dia. Lengkap 100 biji. Ini kalau satu ni dijadikan cincin, cantik ni. Cincin pun boleh. Jadikan cincin. Cincin pun boleh. Kalau 100 biji berapa? Kali je lah. Ya. Tapi ambil lah ni oleh-oleh ni. Sebab ni baru sampai PM tu. Ya. Jadi itulah itu sampaikan benda yang baru-baru ni tu baru terima. Jadi kayu lus ni adalah kayu pilihan. Dia terhad.
Dia tak boleh order banyak terhad. Harganya pun mesti lagi mampu milik. Jadi inilah, habiskanlah siapa-siapa yang ada ni, PM Tok cepat. Dia tak banyak, ada 100 saja. Ada 100 butir saja. Ya, 100 butir saja. 100 satu tas tu ada. Jadi dia ada 10 je. 10 butir saja. Jadi Tok ada orang call Salam Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Tadi Tok ada orang tanya Tok ya. Ada orang tanya Tok pasal tongkat yang dipakai oleh Rasulullah. Ya. Tongkat yang dipakai Rasulullah tu ada namanya kayu lus. Jadi kayu lus ni Tok baru dapat terima, tapi Tok tak dapat banyak sebab yang ada ni kategori tasbih jenis besar. Kayu lus dijadikan tasbih. Ini tongkat dia. Ini tasbih dia. Warna bersih betul dia punya tongkat dia ni Dia punya ni Tok simpan ni pun dah lama ni. Tetap dia tak berubah dia punya warna dia. Dan dia tahan. Walaupun dia sebesar ibu jari, tapi dia tahan. Dia tahan ni. Dah beribuan tahun pun tetap tak patah walaupun sebesar ibu jari lagi kalau jadikan ini. Jadikan tasbih. Ini boleh digunakan media sebagai untuk rawatan. Untuk kanak-kanak, untuk gangguan ni rendamkan. Kita bacalah ayat-ayat itu akan ajar baca-baca ayat ruqyah tu, minumkan air tu dan juga sebagiannya disapukan kat muka dan seluruh badan. Dan kalau direndamkan, dicampur dengan sedikit haruman-haruman kasturi putih apa-apa dibuat mandian pun boleh. Itu kelebihan, kehebatannya, manfaatnya. Banyak manfaatnya kayu lus ni semuanya orang terlepas pandang Dan juga kalau ni nak buat ruqyah ni, kalau kita sebat pada pesakit kita, ini keadaan terakhir sekali. Ini keadaan terakhir sekali. Kalau sebat kepada pesakit kita yang ada masalah masalah nak susah kata orang kita nak mengubati dia, pakai ini sebatan aja dengan kayu lus. Dia punya bunyi ni pun bunyi dia pun boleh menggetarkan makhluk-makhluk halus ataupun makhluk-makhluk yang mengganggu kita. Getaran dia saja. Belum kena sebatan itu kaedah yang paling baik lah kalau kita dah tak ada jalan lagi, apa cara sekalipun, ini kita gunakan kayu lus. Dia banyak kaedahnya kita boleh manfaatkan. Cara tusukkan di ibu jari ini, setiap ibu jari ditusukkan tusukkan ibu jari ini pun boleh ataupun di ibu jari kaki. Macam ibu jari kaki pun sama. Alhamdulillah, manusia ni dalam dunia ni ada 7 yang serupa baik suara, baik muka ada 7 wajah. Dalam Brunei sama-sama Waalaikumsalam daripada Brunei. Alhamdulillah tu. Selamat salam ukhuwah bersama dengan Tok Tok ni suka berkongsian keilmuan Tok suka buat perkongsian ilmuan. Sebab tu hari pula Tok tanya, Tok tongkat Tok tak dapat. Tok tak dapat tongkat. Tongkat memang susah, memang rare. Nak pergi luar negara tu, nak pesan daripada Mesir atau Arab Saudi, nak batang ni tak boleh masuk tapi kalau tasbih, ni tasbih boleh. Ni tasbih ni. Tok hanya dapat tasbih je. Tasbih daripada tongkat lus yang dipakai Rasulullah, dijadikan tasbih. Subhanallah. Ini alat media untuk ruqyah boleh, untuk pakaian diri boleh, untuk pendinding pun boleh. Sebab kita manfaatkan. Sebab kalau kita pakai apa yang Rasulullah minat atau yang disuka, fadilatnya besar. Jangan cari lain tu Tok tunjuk ni kita khusus untuk tongkat. Tongkat yang digunakan Rasulullah bernama kayu lus. Tok tak dapat pesan tongkat, tapi Tok dapat tasbih. Tapi itu terhad. Kalau Tok yang betul-betul serius, PM Tok, ambil lah tu. Tok dapat pun yang kategori tasbih yang besar. Ni tasbih besar ni, 100 cukup. 100. Taruh gini boleh kalungkan kepada remaja yang ada masalah. Ada masalah ini pun bagus. Dia buat rendaman, airnya diminum pun boleh. Atau dibuat mandian pun boleh.
Jadi inilah yang Tok boleh kata orang tu kongsi-kongsi pada petang ni ya. Jadi pada pola Tok yang lain tu, Tok ada yang Tok masa Tok dapat daripada daripada yang Tok pesan daripada tanah Arab ni, ya. Tanah Arab tu dapat 2 saja. Satu lagi ya, tasbih yang dibuat daripada koral Laut Merah Mati. Itu hebat. Ya. Ingat tak ada satu cerita di Mesir sana ya. Air laut tu warnanya merah. Merah, laut tu mati. Laut tu tak ada lah kata orang tu ada bergelombang ke arus, dia tenang. Air laut merah tu tenang. Tapi siapa yang mandi dalam air laut merah mati tu, segala penyakit-penyakit ya, sama ada masalah urat saraf, masalah penyakit kulit ya, gatal-gatal ke ataupun apalah ya, penyakit apa semput ke apa apabila rendam di laut merah mati ni, insya-Allah dengan izin Allah dia sembuh. Sebab koral yang kat dalam lautan tu dia punya khasiat dia. Tu cerita ya pasal tasbih Laut Merah Mati. Di situ ada satu koral lah. Koral tu lah yang boleh kata orang tu yang menjadikan ya, orang yang mandi air laut tu dia boleh sembuh insya-Allah dengan izinnya. Hanya buat rendaman saja. Ya. Ni nih. Yang tu buat oleh-oleh ni. Dia tak banyak ni. Ni. Inilah tasbihnya. Batu koral daripada Laut Merah Mati. Banyak pangsi dia ni dan sentiasa dibasah. Baunya harum. Atau yang oleh-oleh dapat daripada tanah Arab ni 2. Satu tasbih ni, tasbih bertongkat Rasulullah, kayu lus. Satu lagi adalah koral daripada Laut Merah Mati. Ini tu dapat. Ini memang bukan nak cakap apalah, barang rare ya, barang banyak sebab banyak orang tak tahu ya. Itu Tok cerita. Jangan gunakan tasbih yang bukan kata orang tu yang ialah mana semua barang baik ya, tapi carilah yang terbaik ya. Tok beritahu ya. Semua barang daripada yang dipakai semua baik, tapi cari yang terbaik. Jadi Tok bagi yang terbaik lah ya untuk follower Tok. Sebab Tok nak bercerita supaya dapat dimanfaatkan dan juga digunakan untuk follower Tok barang yang baik, dari yang terbaik dari yang baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi ingat, sebab apa tasbih untuk meja kita untuk berzikir. Tasbih ni banyak gunanya. Jadi kat situ lah Tok nak sampaikan biarlah follower Tok ni pakai yang bermanfaat biar pakai gunakan dia. Jadi dia kalau digunakan, dia dapat dia punya hasil manfaatnya. Alhamdulillah Tok bersyukur. Ya. Ini Tok cakap, ini Tok cerita pasal tongkat ingat tak tongkat yang dipakai oleh Rasulullah? Ingat tu, namanya apa? Kayu lus. Tok pesan kayu lus, tongkat tak dapat sebab dia panjang. Dia panjang. Nak jadikan tongkat ni dia panjang, panjang ni. Jadi yang Tok dapat pesan tasbih. Ni tasbih ni. Tasbih ni Tok dapat ni. Tapi tak banyak tasbih ni. Tasbih yang dipakai yang digunakan oleh tongkat Rasulullah, inilah tasbih kayu lus. Kayu lus namanya. Pun tak banyak Tok cakap pada follower Tok yang dah berhajat, silakan. Barang tak banyak. Tok dapat 2 barang aja. Ya? Dapat 2 barang ni. Ini tasbih ni. Dapat 2 barang aja. Okey? Jadi yang keduanya kayu daripada dia. Laut Merah Mati. Koral. Koral ni hidup hanya di Laut Merah Mati saja. Ingat tak? Sesiapa yang buat rendaman di laut itu, laut tu tak ada gelombang, tak ada apa ya. Dia tenang airnya. Tapi bila dia buat rendaman ni dalam air laut mati tu, insya-Allah penyakit boleh sembuh. Jadi yang dalam laut tu koral tu. Koral ni jadikan tasbih ni. Subhanallah ni. Ini memang premium tapi Tok boleh dapat mampu milik. Ni. Tasbih ya. Tasbih daripada koral Laut Merah Mati. Ya, waalaikumsalam. Tuan kujang ada. Kujang Tok punya kujang lagi rare tapi Tok akan cerita nantilah ya. Tok cerita pasal ni dulu ya. Pasal senjata nanti Tok lihat dulu. Tok cerita pasal ni tasbih dengan tongkat, 2 barang ni. Jadi pada follower Tok
Tok pesan ni dah hampir sebulan ni baru sampai ni. Pada pola Tok ingat Tok cerita tu pasal bab tu hari tongkat tu sebab banyak dia ni barang terkawal. Ya. Tongkat dan tasbih ni barang terkawal. Jadi ya, untuk yang kata orang lebih lagi untuk menjadi oli-oli ataupun buat kenang-kenangan pada pola Tok, gunakanlah dua barang ni. Ya, tasbih ni banyak mana. Nanti tu akan ceritakan cara guna macam mana. Ada orang yang selalu bermasalah ya, emosi terganggu ataupun yang selalu nak kena ruqyah ataupun apa, gunakan media ni. Ya. Ini adalah daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi salam, ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi salam. Sebab tongkat Rasulullah tu banyak manfaatnya tau. Yang dibuat daripada kayu lus. Subhanallah, itu akan ajarkan. Bacalah bismillahirrahmanirrahim binur sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita umat Muhammad, kalau kita sayangkan Rasulullah, menefatkan sunnah dia. Memakai tongkat itu adalah sunnah. Dan tongkat daripada Rasulullah yang diguna pakai itu adalah daripada kayu lus. Tak dapat tongkat, tasbih. Jangan pakai kecil-kecil, pakai yang besar. Banyak manfaatnya. Tok beritahu pada pola Tok. Inilah perkongsian ini yang memang kata orang tu Tok sampaikan sebab apa? Banyak orang terlepas pandang. Memang semua baik. Tasbih digunakan semua baik. Tapi carilah yang terbaik. Dan yang digunakan oleh Rasulullah. Zaman Rasulullah digunakan kayu lus. Zaman Nabi Allah Musa, tongkat dia digunakan daripada kayu ni. Koral daripada Laut Merah Mati ni. Koral ni. Ni. Dua barang ni oleh daripada Tok. Siapa berajak PM Tok tak banyak barang tau. Ya. Jadi itulah yang Tok boleh sampaikan pada petang ni, dua tasbih yang sungguh bermanfaat kepada generasi umat Muhammad akhir zaman ni, manfaatkan. Alat hitam tak apa. Ini kayu ni daripada koral laut, Laut Merah Mati di Mesir. Air laut ni, rendaman dia ni, kalau kita masuk mandi di air laut tu tenang dia tak ada gelombang, tak ada apa. InsyaAllah boleh mengubati dan menyembuhkan 1001 jenis penyakit. Ni. Ini saiz 12 mm. Ini saiz besar. Dia tak ada kecil. 12 mm. Ini tak banyak. Ini rasanya ada 3. Kalau yang ini ada 10, tinggal 10 je. Sebab banyak orang dah booking Siapa-siapa nak dengan Tok dia booking dulu. Itu dapat lebih. Jadi balance ni tu ada dalam 10 lagi. Tak nak beritahu pada kau Tok ada dalam 10 je. Itu pun tak tahulah sama ada besok dah habis. Mana yang booking awal dengan Tok, dia dapat rezeki dia. Alhamdulillah BN. Sekeris BN salam. Jadi itulah yang ini mana-mana yang apa nak bersama-sama dengan Tok silakan Mana yang kata orang tu yang yang dia dah pandai sangat ataupun dia tu dah bijak sangat tak perlu dengar kita punya perkongsian ibaratkan ialah nak mengajar orang yang bodoh sombong ni susah Dari tak ada pengalaman kata dia tak ada ilmu. Kadang-kadang dia nak kata orang jadi orang hebat ni, kita kena berdepan dengan ni lah, kena berinteraksi sanggup Tok terima semua teguran sebab apa yang Tok sampaikan ni daripada pengalaman Tok daripada guru-guru Tok menyampaikan, bukan Tok suka kadang-kadang cerita jadi kat situ itu hebatnya guru-guru yang tua ataupun guru sesepuh. Itu sebab dampinglah guru sesepuh. Apa yang diguna pakai itu, baik ada tasbih atau baikkan daripada tongkat dia dan senjata yang kat depan ni. Tok kalau nak cerita pasal tasbih ni ataupun pasal barang-barang pusaka ni, memang kata orang tak cukup Itu sebab Tok pecah-pecahkan petang ni Tok akan buat berkongsian mengenai dengan tongkat dan juga tasbih. Terima kasih yang bagi gift kalau sayangkan Tok ataupun sukakan Tok, bagi gift suruh follow Tok datang mana-mana follow pada follow Tok ni, jemput follow dia orang masuk bersama dengan Tok. Sebab Tok ni perkongsian ilmu ni yang bermanfaat bermanfaat tau. Dan ada hikmahnya. Tok akan bagi hikmah dia.
dan manfaatnya dan cara penggunaan insya-Allah baru boleh digunakan pakai dengan lebih yang baik ya dan bermanfaat. Dan kalau nak amal apa tu boleh bagi amalan dia. Ini tasbih daripada tongkat Rasulullah ni, dia boleh gunakan untuk ruqyah dia. Tak percaya cuba guna kita rasa getaran ni pada cukup. Ya, kita baca ya, kita boleh kalungkan kepada anak-anak kita ataupun diri kita sendiri pun boleh. Ya, kita boleh rendamkan dalam air ya. Rendamkan dalam air ya. Kita bagi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Binur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cukup. Tok bagi petua dia. Tok bagi petua ni. Tu nak mulakan tu. Bagi salam, baca selawat sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu. Tiga satu nafas 3 kali. InsyaAllah gunalah pakai. Tengok orang. Kalau dia ada tindak balas, bulu kita rumah ni naik. Bulu belakang kita di tengkuk pun naik. Itu maksudnya ada perlawanan. Tapi gunakanlah. Teruskan pakai insyaAllah. Di dalam masa yang terdekat hati kita tenang, lapang. Dan kalau kita ni ya, kalau kita ni nak apa ni kata orang tu, kita nak zikir ya. Allah. Allahu. Buat satu lingkaran ni. Ini satu lingkaran ni dia ada 100 ya. Satu lingkaran ni 100. Ini dia punya penghulu atau imam dia ni. Ini ada 10 butir ni. Okey, 100, 200, 300, 400, 500 sampai 1000 genap satu ni. 1000. Cukup. Kalau dalam 5 waktu ada 1000. Jadi kalau 5 waktu ada 5000. Satu hari kalau kita buat zikir 5000 subhanallah. Ya, ilmu kita bertambah, pahala kita bertambah. Jadi ke hari tu ilmu kita bertambah. Hebat tak kita? Manusia tu adalah hebat sekali ya. Kalau Allah jadikan kita ni adalah manusia yang terhebat di mana kalangan makhluk di muka bumi, sama ada di alam sebelah ataupun alam gaib. Tapi kita kadang-kadang terlepas ya, arah zarah dekat mana tu Tok? Mana tu ada? Minta maaf lah terlalu laju ya, Tok terlepas pandang. Tok terlepas pandang minta maaf ya. Ya. Ini harga Tok, ini bukan harga dewa-dewa atau harga premium Tok Tok harga mau pemilik, memang mahal, memang harga premium. Kalau tongkat tu, ni tongkat ni, tasbih kayu sikit besar ni, saiz 12 mm besar. Ya, Tok tak jual yang kecil ya. Jenis besar. Sebab besar ni dia besar besar ni tak ada kata orang masuk dalam beg pun boleh, dalam kocek pun boleh. Ya, dia tak berat ya. Dia berat. Dia ni gunanya memang kalau yang besar ni sebab kita nak berzikir ni. Kadang-kadang tu kalau kecil ni halus, kadang-kadang terlepas pandang. Tapi kalau gini Allah sedetik ni. Satu butir ni Allah. Jadi lagi satu tu ajar nanti cara nak buat refleksi ni ya. Refleksi tangan ya, refleksi tangan ni. Kalau kita baca Allah, 5 jari kita ni semuanya berfungsi 2. Ini refleksi tau, refleksi tangan Allah. Jadi 5 jari ni semainkan. Jadi semua jari tekan Allah. 10 jari ni kiri kanan kita main subhanallah. Dia akan reflect kita punya barang kita ni. InsyaAllah kita punya barang kita sihat. Warak syarat kita ni dengan zikir Allah saja kita kenakan 5 jari ni. Ni 1 ya, 2, 3, 4, 5. 5 jari ni kita tekankan. Itu reflect tau, refleksi pada diri kita. Semua orang tahu rahsianya tasbih ni. Tapi cari yang kayu cari yang kayu, jangan cari batu cari yang kayu. Sebab tongkat ni ya, tongkat ni daripada para nabi-nabi ni semua daripada kayu ya. Dia bukan batu atau besi ya. Subhanallah, kayu ni lebih ya, katanya lebih banyak manfaatnya daripada lain-lain logam ya. Semua kita terlepas pandang ya. Jadi kat situ ya, alhamdulillah Tok kita suka kongsi-kongsi ya. Jadi pada pola Tok ni yang kata orang terlepas pandang ya, kadang-kadang beli barang tak tahu nak gunakan, nak manfaatkan. Dengar cerita memang hebat. Yang cerita ni ngalahkan tuan punya barang. Yang cerita ni tak tahu mengalahkan tuan punya barang, ataupun orang punya
apa ni, yang mempunyai kayu tu atau yang mempunyai yang macam tok lah ni lah. Kita kena tahu tu, ya. Dengar dia cerita Allah Akbar. Jadi kita nak kena tanya macam mana macam apa? Macam mana tok kalau kita gunakan ini tu. Jadi ada interaksi kita gunakan tok. Macam tok cakap tadi. Dia boleh pertama dia manfaat tasbih ni untuk media untuk berzikir. Cara berzikir Allah. Sikit mainkan aja main Allah. Itu zikir ni, mana zikir ni kita gunakan jari kita ni. Tekankan. Refleksi ni. Ni refleksi pada tangan kita. 10 jari kita ni. Yang keduanya, boleh gunakan alat untuk ruqyah. Kalau ada anak-anak ataupun kita diri sendiri pun. Kalau kita rasa was-was berdebar dada ni tadi tak cakap bagi salam, baca tadi Nur Muhammad. Yang ketiga kita bagi lagi baca ayat tu selawat Jibril 3 tu kita baca. Lepas tu kita pakai ataupun kita buat minum airnya, kita buat mandian. Subhanallah. Tengok tok tok sendiri pun umur dah berapa. Kalau tok tu ada teka tok umur berapa. Tak tahu kalau yang baru-baru ni agak-agak umur tok berapa. Ni bonus siapa yang dapat ni. Siapa yang teka tepat ni, tok sembangkan satu ni. Tok sembangkan satu ni untuk dia, milik dia ni. Siapa-siapa ni bola tok ni dapat berkat tok sembangkan satu untuk dia. Dengan harga tu lah. Dengan harga tapi tak dengan satu. Sebab yang lain tu, yang lain order tu, yang tempah tok memang tak boleh tak boleh elakkan, tapi yang ada baki lagi dalam 10. Woi, banyak betul. Cepat laju. Lagi tok bagi masa 1 minit. 1 minit tak tahulah berapa orang yang tepat ni. Tapi yang dah teka sebelum tu jangan teka lagi Allahu Akbar. Okey, ada lagi 5 saat. 86, 66, 80 hebat Allah Akbar Okey, sekianlah Jadi umur tok sekarang adalah 69 Mesej tok 69 ni, siapa yang teka tepat tu. Tahun depan tu umur nak 70. Dah nak 70 siri tu tapi belum kira 69 ni bulan 23 hari bulan 9, umur tok tepat lah 69. Masuk 69 Jadi kat situ lah Jadi ada seorang yang dapat teka tepat tadi tu Jadi nanti dia boleh macam stok lah. Kalau dia berhajat tok sembangkan satu untuk dia lah. Dalam banyak tadi yang teka tu seorang aja. Tu sama-sama supaya bermanfaat lah. Tapi itulah tok cerita ni masuk tok akui yang diri tok ni bonus sebab apa, umur Rasulullah sendiri pun dah 63 tahun Allah Ta'ala pinjamkan tok hingga umur 69 Jadi bonus tu untuk 6 tahun Jadi tok bersyukur. Jadi pola-pola tok doakan tok lah supaya dapat tok boleh kongsi ilmu boleh berkongsi pengalaman tok. Tok cerita pasal pengalaman tok selalu ulangkan banyak pola tok ni ialah yang masih remaja yang meningkat dah dewasa dan ada meningkat macam pola tok ni ada ilmu dia boleh cerita A sampai Z, cerita ilmu ni dia boleh tokok tambah dan dia boleh ada-adakan. Tapi pengalaman tu kena hormat dengan para sesepuh orang-orang tua itu sebab sesepuh ni bukan calang-calang manusia tau. Sesepuh yang dipanggil umur sesepuh ni yang 60 tahun ke atas 60 tahun. Macam tok lahir sebelum merdeka. Jadi pengalaman tok tu boleh cerita. Yang tak ada, yang orang belajar tinggi-tinggi tu, yang ada ilmu nak dibezakan orang yang ada pengalaman, beza jauh InsyaAllah, terima kasih jadi guru sepuh ni kita kena hargai, kena sayangi peringkat datuk lah. Pada remaja sekarang ni atau dewasa ada peringkat datuk. Bukan peringkat bapak tau, peringkat datuk. Itu sesepuh bukan nak cakap apalah, itulah pejuang yang tulen. Dia menghadapi datuk kita ni, menghadapi zaman daripada zaman, ingat dia British. Zaman British kita menguasai kita ni, cilaka tu zaman British tu. Dan itu zaman Jepun. Bertempur dengan kita, berperangan datuk kita dengan nenek kita. Zaman Jepun. Dan itu zaman pula komunis. Subhanallah Dan itu zaman lagi
13 Mei. Subhanallah, berapa zaman tu dia mengalami pengalaman dia bertempur, pengalaman pengalaman dia menuntut kemerdekaan sampai ke mengorbankan nyawa, tapi kita generasi remaja kita tak ambil iktibar, zaman dia masih tak ambil iktibar daripada zaman datuk nenek kita yang berjuang sezaman dengan macam datuk, macam tok lah. Besok kalau tok tak ada, contohnya tak ada apa, habis generasi kita macam mana? Kalau kita tak cerita, tak cerita ni kedudukan sekarang ni apa jadi ni, negara kita ni apa jadi, kat mana kita nak berpaut, kat mana Tok arwah dulu 80 tahun, betul Tok akui. Kalau 80 tahun, kalau bapak tu masih hidup, umur bapak tu 110 tahun, orang tua Tok meninggal tahun 97, nak dekat 100 tahun juga. Zaman-zaman dulu bapak atuk kita ni umurnya lanjut-lanjut, ada 100 lebih, ada yang subhanallah tua-tua umur, ada yang jejak 90 lebih. Umur zaman sekarang ni umur 60 tahun pun dah ada yang semput, ada yang macam-macam. Zaman sekarang kita macam-macam penyakit, penyakit zahir, penyakit batin, bukan zahir, batin pun ada. Jadi kat situ, jadi tak ambil iktibar daripada datuk nenek kita lah, datuk kita. Jadi kita sekurang-kurangnya kita adakan Fatihah kepada datuk kita ataupun ibu bapa kita, yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup, sama-sama kita baca Fatihah, Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syuratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya Rabbal alamin. Amin amin Allahumma amin, jadi kat situ tu, sebab tu umul kitab, jangan lupa, umul kitab kita bacalah Fatihah lah, jangan lupa kepada kedua ibu bapa kita, walaupun yang masih hidup ataupun dengan dia, hari-hari selepas solat fardu tu bacakan arwah kedua ibu bapa kita, walaupun dia masih hidup ataupun telah meninggal, bacakan Fatihah. Kedua ibu bapa kita dan juga keluarganya, ibu bapa kita, kedua bapa kita yang hidup atau telah meninggal dan serta keluarganya. Jadi semua dapat, datuk, nenek, moyang dia semua dapat. Jangan kedua bapa kita serta keluarganya yang hidup ataupun yang telah meninggal dunia, baca. Sebab tawasul ni kepada kedua bapa ni fadilatnya besar. Sebenarnya dia hidup, dia memperhatikan kita, anak cucu dia. Buat apa sekarang? Semua kita tak nampak, mata kita ni tak nampak. Allah Ta'ala tutup. Kalau nampak dia tak boleh tidur, tak boleh buat apa, sebab dia yang meninggal ni di dunia ni sementara, dia kekalnya masa besok, di akhirat dia yang kekal abadi, bahawasanya dia hanya kata orang sementara. Dia masih lagi boleh melihat kita, ziarah kita kadang-kadang, kadang-kadang kalau malam Jumaat tu, kalau bau wangi je, bakarlah buhur malam Jumaat. Dia sebab tu cakap bakarlah buhur, jangan bakar kemenyan, kemenyan Arab, kemenyan hitam. Nanti orang sebelah cakap apa pula ni, bakar buhur, itu yang terbaik. Bau wangi-wangian tu, dia macam itu, roh datang tu baunya macam buhur, wangi, macam bau garu, macam di Hajar Aswad tu. Itu baru ubat. Kik salam dengan Kak Long, kenal Kak Long, saya Kak Johor ni, Zara. Ya Kak Long, atuk kenal, Kak Long, atuk kenal Kak Long. Tak tahu dia sekarang dia ada di Perak tak, rasa-rasa di Perak tak Kak Long. Waalaikumsalam. Betul, bakar buhur. Sebab tu masa malam Jumaat tu lah, arwah-arwah kita, datuk nenek kita, kedua bapa kita yang meninggal tu di ziarah kita. Semua kita kadang-kadang ni Tok selalu cakap malam Jumaat tu balik awal. Kalau Tok bagi taklimat ni malam Jumaat itu, bukan permintaan kawan ibu je, malam Jumaat tu balik awal, buat amalan. Jadi kat situ, jadi itulah Tok semua kongsi-kongsi petang ni, semua nak menyampaikan salam tu pada orang yang dah pesan tu, yang pesan tasbih tadi ni, tasbih bertongkat Rasulullah kayu lus, dan juga ni tasbih Nabi Allah Musa tahun ini daripada tongkat Nabi Allah Musa ni, daripada cypress, kayu apa ni, coral di air laut merah. Ni dua ni. Jadi dua ni, ini oleh-oleh daripada Tok. Jadi apa-apa PM Tok lah, sebab Tok
Mana yang dah tempah tu, alhamdulillah lah ya. Dia orang ambil berat lah. Mana-mana cakap sembang lah, sembang kari, sembang kosong lah, buat apa tasbih tu. Kita ada digital. Digital, modernnya, betul. Tapi digital buat apa? Ini untuk apa tu? Tadi banyak manfaatnya. Kalau gunakan tasbih ni lagi banyak manfaatnya. Kayu pertama, ya, kayu yang digunakan, ya, banyak digunakan kayu ni macam-macam. Ada manfaatnya. Tongkat boleh, tasbih boleh, itu pada kayu. Jadi itulah kat situlah. Jadi untuk siapa-siapa lotok ni, ya, kita ikut apa yang Rasulullah minat, suka, yang digunakan tu, ya, semua itu ada, ya, ada manfaatnya dan ada juga kalau kita pakai tu dapat pahala dia. Kita nak yang dapat pahala, ya. Kita tak dengar, kita pakai tongkat. Okey, kita pakai tongkat lah. Tongkat pakai tongkat dah sunnah, betul tak? Kita pakai tongkat aja, tak kisahlah apa tongkat sajalah, ya. Pertama dah sunnah. Dan tongkat yang dipakai oleh Rasulullah. Agak-agak macam mana? Takkan kita nak pertikaikan tak? Agak-agak kita nak pelekehkan dia tak? Subhanallah. Kita umat Muhammad. Disuruh kita memanah, belajar memanah. Macam mana? Agak-agak kita nak pertikaikan dia tak? Memanah. Kena belajar memanah. Sebab mana tu Rasulullah suruh. Belajarlah memanah, belajarlah mempertahankan diri, belajarlah berenang, belajarlah menunggang kuda. Itu sunnah tu. Itulah ucapan dari Rasulullah. Bukan kita nak mandai-mandai. Itu tadi kalau ilmu kita ni, ilmu dah tinggi pun, kita boleh tokok tambah. Tapi kalau pengalaman, dengan pengalaman Rasulullah digunakan itu, macam mana disuruh kita memanah. Pengalaman dia dah baca pengalaman tu. Itulah senjata tu untuk jarak jauh. Besok kalau dah tak ada lagi senjata, bom tak ada, senapang tak ada, mesin gun tak ada, itulah senjata jarak jauh. Dia boleh memanah tu setengah kilometer daripada itu, dia boleh kena sasaran dia. Bukan main-main tau. Badang senjata jarak dekat. Ni kerambit ni. Ini kerambit ni. Senjata jarak dekat. Untuk banyak kerambit ni. Ni kerambit. Banyak kerambit ni. Ni senjata dekat. Ni untuk jarak dekat. Kau nak apa badik? Ni. Semua jarak dekat ni. Ini semua jarak dekat. Ni lagi. Ni jarak dekat. Ini semua jarak dekat. Dan ini lagi satu. Ini semua jarak dekat. Ini semua senjata jarak dekat. Ya, senjata jarak dekat. Ingat, ini semua senjata jarak dekat. Apabila pedang tu dah jatuh, ya, apabila panah tu dah kehabisan peluru, jadi tinggal ni lah. Senjata ni lah kita gunakan. Yang selit di pinggang. Ini kalau kita dah gunakan, kita buka je. Ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ya, binusayna sallallahu Allahu akbar, tabut aja, itu yang berdentum tu, ya, petir berdentum, angin kencang macam ribut, ya. Sebab dalam ni dia bagi pengisian senjata terakhir kita. Tanya datuk nenek kita kalau dia masih hidup, senjata selit ni yang bahaya ni. Ya, selit ni kalau dah cabut, sama ada keris pendek macam ini ke, ada tu keris pendek macam ini ke, keris pendek, ya, ataupun keris pendek macam ini. Ni keris pendek ni. Kalau dah keris pendek ni taruh kat pinggang ni, ya, dicabut je keris pendek tu. Siaplah kau. Dia takkan kata orang tu selagi dia genggam ni, ya, selagi dia tak gugur, selagi tu dia pegang benda ni, erat ni. Itu yang namanya hebat perjuangan datuk nenek kita, ya. Itu senjata pendek ni yang selit ni. Cari yang betul, besi yang baik. Tu Atok cakap, ya, macam tasbih, banyak tasbih, macam-macam dibuat. Tapi carilah tasbih yang terbaik dari kalangan yang baik. Sama dengan ini. Carilah, tak kisahlah badik ke, ataupun rencong Aceh ke, ataupun apa ni kerambit ke. Cari yang baik, cari besi yang baik, yang terbaik daripada kalangan yang baik. Ya, jadi kat situ, ya, Tok selalu kadang-kadang bagilah, ya, kepada pol-pol Tok ni, ya. Kalau nak restock keris dan pedang lama yang dah berkarat, macam mana Tok?
Gunakanlah kaedah, gunakan adab yang mencucinya. Jangan gunakan klorok, jangan gunakan benda-benda bahan-bahan yang merosakkan. Dia ada kaedah, ada bahan-bahan dia tu. Carikan benda-benda ni, contohnya macam apa, nanas, ya, dah gitu air kelapa, dah gitu mengkudu, ya, dikisar jadikan pati. Dan itu dibuat rendaman malam tu. Hebat nanti tengok hasilnya. Semua naik, pamor dia naik, semuanya naik. Besi yang dah mati tu dia akan naik. Itu hebatnya orang dulu, ikut petua, ikut adab. Bukan kita main tam kromo je, tusuk dengan limau lah itu, kalau lepas tu kita tahu minyak. Bukan. Adab kita nak tahu. Kita nak jaga ni pamor yang ni, yang tua ni. Orang tua-tua dulu gunakan ni. Gunakan tu adab dia tu. Autosol jahanam. Kalau guna autosol jahanam mata bilah. Memang pamor dia jahanam lah. Memang tak ada pamor lah, jadi licin, kilat. Baik-baik macam ini berpamor ni, berpamor ni, pamor ada pamor ni. Kalau awak taruh aerosol, ya, kalau ni tak taruh aerosol jadi kilat. Jadi kilat maknanya pamornya hilang. Ya, dah tak ada lah dah. Atau orang tu dah bukan nama keris lah, dan nama besi lah macam orang, atau orang besi, orang panggil besi apa tu? Besi spring lah. Besi spring kelat. Jadi berpamor taruh aerosol jadi besi lah, jadi besi spring lah. Jadi tak, bukan lagi macam gini, ya. Bukan lagi kaedah jadi dia berpamor. Ya. Contohnya gini lah, ya. Allah. Contoh ni. Ni pun keris kecil. Ni keris ni kalau taruh pamor, kalau taruh aerosol, jahanam ni keris ni. Ni keris tua. Ya, keris Palembang. Paling tua ni. Nak tengok tok buka ni. Keris Palembang ni. Palembang susah cari tau. Ya. Ya, keris ni susah nak cari ni. Palembang, ya. Keris Palembang, keris selit Palembang. Ini mah tak ada. Ni sebab bulan Muharram tu akan cuci. Sebab tu ada beratus lah, ya, keris tua, ya. Keris tua. Dari Palembang, daripada Semarang, daripada Riau, ya, daripada mana, Bugis, terbanyak. Tok saja masih simpan. Kali ni Tok keluarkan. Ini salah satunya lah. Ya. Banyak ni. Banyak ni, ya. Ni sama dengan ni, ya. Ini dua ni sama. Nanti tu akan ceritakan keris ni, ya. Memang rare kali ni, memang rare. Ini keris adalah keris daripada sepuh kita, para leluhur kita. Tengok ni, subhanallah. Ya. Tak ada zaman sekarang dibuat macam gini, ya. Tak ada. Bentuk tak ada. Contoh kasus selang tak ada buat macam gini. Ya. Beza zaman sekarang dengan zaman dulu, ya. Ya, betul. Ini adalah keris Sunan Gunung Jati. Tengok dia. Ya. Tengok dia punya apa, sarung dia ni. Tengok dia punya ulu dia. Tengok dia punya pendokok, dia punya ulu dia dengan pendokok dia. Ya. Ada ikan pari pun ada. Ini samalah. Ini sama. Ini tua ni. Tapi tu tak ceritalah, ya, sebab tu cerita pasal tadi tasbih dengan tongkat. Ya. Semua tu kita kongsi-kongsi je lah, ya. Ya. Nanti Tok ceritalah. Ini biasanya Tok dapat ni banyak daripada Jawa Tengah lah, ya. Keris macam tu hari yang itu hari tu ada cerita pasal keris Semarang tu, ya. Panji Semarang. Tu dia Jawa Tengah. Beza daripada alam nyata dengan alam sebelah ni, beza ni. Ni bukan nak cakap apa lah, ya. Ini dia punya simbol ini. Ini simbol keraton ni. Dia ada lakaran ni. Tengok. Dia ni. Tengok ni. Ni tengok. Semua tu tak kilatkan, tu tak kilatkan sebab apa? Tu nak kekalkan dia punya identiti dia sebagai keris yang langka lah, ya. Kalau tu kilatkan, memang subhanallah, dia punya mata bilah tu ada kalimah. Dan itu bekas picitan. Dan macam keris pedut, keris picitan. Banyak tu dapat keris picit. Dia picit, dia bekas lekukan dia tu, berayun tu. Dia berayun. Hati-hati dapat banyak lah, ya.
Jadi kat situ ya Tok semua nak kongsi-kongsi. Jadi Tok ni dah pukul 7, kejap lagi azan ya. Jadi Tok memang jaga betul ya. Jadi Tok alhamdulillah sudahilah ya. Ya, jadi follow Tok, doakan Tok supaya sehat, Tok dapat nyampaikan lagi. Nanti Tok akan sambung ya. Mungkin minggu kalau Tok izinkan, tengok besok kalau ada ke lapangan Tok akan buka cerita pasal ya senjata selit. Yang Tok cakap tadi senjata selit ni orang terlepas pandang sebenarnya. Itu dia punya Allah Akbar ya. Senjata yang terakhir ya pada seorang itu. Setelah panah, setelah pedang, setelah keris panjang tak ada pada diri kita, keris selit. Itu gunakan keris selit ni. Ni keris selit. Tak kisahlah badik ke, pakai badik selit sini ke. Apa-apalah. Ni tumbuk lada ni. Ni lain tau. Tumbuk lada dengan badik berbeza ya. Tumbuk lada ni. Ini kategori keris selit juga ni. Digunakan ni hebat ni. Tumbuk lada. Ni jenis panjang macam keris. 12 inci. Jadi kat situ kita gunakan manfaatkan. Jadi gunakan manfaatkan. Kalau orang minat pada senjata-senjata sulit, selain daripada keris ya, keris pendek yang ini seperti keris ni, daripada keris pendek ni kita boleh gunakan ini. Kita boleh gunakan tumbuk lada ataupun kita gunakan badik. Dia terlepas pandang betul. Jadi Tok, ya betul, Tok asli daripada Perak Raja betul. Tok memang asli daripada Perak Raja, lahir di Perak Raja. Semua mak bapak je asal daripada Jawa Tengah sebab keturunan daripada Jawa Tengah tu memang banyak lagi. Sebelah mak, sebelah bapak. Sebelah mak Tok duduk ni dia lahir di Magelang Tok ayah Tok, bapak Tok lahir di Jawa Tengah di Jogja di Keraton Jogja. Dan kakak ipar Tok di Solo. Jadi sekitar sini banyak saudara mara kat situ Jadi Tok Tok sudahilah. Doakan Tok supaya sehat dapat menyampaikan lagi. Jadi kat situ lah kat situ yang Tok boleh cerita. Jadi Tok insya-Allah doakan Tok akan sambung lagi. So nanti boleh bincang dengan kita. PM Tok pun boleh. Tengok di Zoom Tok tu, siapa-siapa yang Jawa di tengah tu insya-Allah Tok mungkin lepas raya ni akan balik di Jogja. Kita boleh jumpa di sana insya-Allah. Empu-empu ke ataupun sesepuh-sesepuh ya, jumpa di Jogja di Jawa Tengah. Banyak tugas yang Tok kena buat kat sana tu ya. Jadi ya Tok sudahi dengan ya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.